yang datang membantu Iran ialah Chechen yang tidak disiarkan oleh berita. Kami ingin berjuang bersama Iran. Kami Sunni, Iran Syiah. Dalam konteks Masjid Al-Aqsa, kami sama-sama berjuang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Pemimpin Chechen bersumpah, kami Sunni, kami kumpulan Swizer, kami bersama dengan Syiah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan kita menghadapi musuh pertama. Kami bersama Iran sebab Iran dizalimi, bukan sebab Syiah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabil nasta'in. Al-Qatilun Laqin. Padang Zalimin. As-salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. To Imam, setelah ya takwasana surah muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Alhamdulillah hari ini 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Hari yang Rasulullah berangkat ke Mina. Dan saya mengajak para jemaah pagi ini untuk mengenang hari tersebut dalam tajuk sekitar ibadat haji 1447 yang bakal kita adakan esok atau lusa. Kita menggunakan dengan surah ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadzim fil nas bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhanbin yatina min kulli wa yatina min kulli fajin amiq. Sadaqallahu azim. Dan serulah kepada manusia untuk menunaikan fardu haji. Ayat ini khitab kepada Ibrahim AS. Yaitu kerja lawan wa ala kulli dhanbin yatina min kulli fajin amiq. Nescaya mereka datang beramai-ramai berjalan kaki dan di atas belakang unta yang kurus. Mereka datang daripada seluruh perjalanan jauh. Di sini Allah menggunakan perkataan amiqah. Yati nami kelbagian ajan amiqah. Datang daripada tempat yang dalam. Yang ditafsirkan pada tempat yang jauh. Tapi Allah mengatakan tempat yang dalam. Dan dari tafsir hari ini melihat bahawa bumi kita ini bulat. Dia datang dari tempat yang dalam. Kalau kita lihat di sebelah sana, benua Asia dalam berbanding dengan Mekah. Itu tafsiran moden. Tetapi tafsiran lama ialah mikul fajin amiq, ialah dia bertempat yang jauh. Amiq maksudnya tempat yang dalam. Dan inilah seruan yang dibawa oleh para anbiya setiap tahun. Dan Allah perlu kembali kepada Rasulullah SAW. Dan Ahli Falak telah membuat kiraan. Di negara kita ada satu kumpulan Ahli Falak. Dan ini ketuanya ialah Datuk Dr. Azhari yang terkenal. Dan sebagaimana alam biasa, kita tidak bergantung pada Mekah untuk menunaikan untuk hari raya haji. Kita bermula dengan 1 Zulhijjah yang jatuh. Yang dikira di sini ialah 1 Zulhijjah jatuh pada 18 Mei yang lepas. Bermaksud kita berhari raya korban 27 Mei. Sama ada sekali dengan Mekah atau tidak sekali dengan Mekah, itulah fatwa yang dikeluarkan. Dan perkiraan ini sangat tepat dan ini diberikan oleh Dr. Azhari. Maksudnya kita tahu ini Alhamdulillah sekali dengan Mekah. Kita berhari raya Aidil Adha sekali sebelumnya. Dan Saudi tahun ini memberi amaran bahawa di Padang Arafah dijangka kepanasan yang melampau. Dan sekarang bulan Mei ialah bulan sama yang sangat-sangat panas, dijangka 47 darjah Celsius ataupun 44 darjah Celsius. Di Mekah dijangkakan Arafah 47 darjah Celsius yang sangat panas. Mendidih 100 darjah Celsius sudah 50%, hampir 50 darjah Celsius, hampir separuh air mendidih. Itulah kepanasan yang bakal dialami oleh jemaah haji tahun ini. Dan mengikut
statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Saudi semalam sudah sampai 1,5 juta. Kalau kita banding dengan tahun lepas, jumlah ini jauh kekurangan. Apakah belum tiba ataupun hari ini akan tiba lebih ramai? Sebab tahun lepas kita jangkakan 3 juta umat Islam berkumpul di Padang Arafah. Tetapi ini ialah statistik semalam. Yang saya petik semalam, 1 juta, 1,5, 1,8 juta. Berkurang jauh. Barangkali tiba hari ini yang tidak didaftarkan barangkali lebih ramai daripada yang daftar. Wallahualam. Marilah tuan-tuan, hari ini kita sebagaimana tahun lepas juga kita ulang sekali lagi. Inilah tempat-tempat yang manasik haji yang terlibat daripada Mekah. Jemaah haji yang sudah sampai Mekah lebih awal, ada yang melakukan haji tamattuh kebajikan Malaysia ataupun ifrad ataupun qiran, bergantung pada haji masing-masing. Dan di Mekah hari ini umat Islam akan bertolak ke Arafah. Tetapi hari ini ialah hari tarwiyah. Jemaah haji lain di dunia akan bertolak ke Mina, tetapi umat Islam di Malaysia, di Jemaah Haji Malaysia akan bertolak terus ke Arafah. Sebab kita bimbang untuk singgah di Mina lebih awal, sebab matlamat ialah untuk Arafah, Al-Hajj Arafah. Maka tabung haji membawa terus jemaah haji daripada hotel terus ke Arafah. Kita berada di hari tarwiyah lagi. Orang lain berada di Mina dan mereka bertolak pagi esok ke Arafah. Tempat yang terlibat ialah Mekah, Mina, Arafah. Dan apabila kita selesai wukuf di Arafah, kita kembali Muzdalifah. Kita kembali ke Mina untuk Jamrah Aqabah, berkorban, bertahlul, kemudian tawaf ifadah di Mekah, kembali ke Mina untuk melakukan lontaran hari-hari tasyrik. Tetapi tabung haji sekali lagi tidak bawa balik kita ke Mekah. Mereka terus di Mina sampailah nafar awal ataupun nafar tsani. Tetapi umat Islam lain akan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah pada 10 Zulhijjah, iaitu hari nahar ataupun hari kurban, hari raya Idul Adha. Itulah ringkasan dan mari kita kenang, kita lihat lebih dekat. Hari tarwiyah hari ini. Yaum tarwiyah fil hajj huwa al-yawm al-thamin min syahr Dzulhijjah. Hari tarwiyah ialah hari ke-8 Zulhijjah. Ya'adu min ayyam al-mubarakah bil Islam, dan dia adalah hari yang sangat berkat. Disunatkan puasa juga. Esok ialah puasa agung. Puasa hari wukuf. Tetapi hari ini juga puasa yang indah. Dan hadzal yawm al-muqaddas limathal al-bidayatul haqiqatul rihlah al-hajj, dan bermulalah perjalanan haji kita dengan hari tarwiyah. Hari ini mereka akan berterus ke Mina, bermalam di Mina. Bukan bermalam wajib, tapi bermalam untuk mengambil perjalanan ke Arafah. Rasulullah berhenti di Mina dan bermalam di Mina sebelum ke Arafah. Berbeza dengan amalan kita lakukan oleh tabung haji. Dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan jemaah haji kita di Malaysia yang berada di Mekah sekarang. Mereka melakukan haji tamattu. Dan pertamanya ihram, kita ulang kembali sekilah untuk kita di tanah air. Kawan tajuk ilal Mina, ada inilah hari tarwiyah. Kita menuju ke Mina, bukan ke Arafah terus. Kemudian solat fajar seperti sekarang, seperti hari ini, seperti pagi ini, solat fajar al-yawm at-tasi' di Mina. Maksud saya esok. Pagi esok solat fajar subuh pada hari Tasik, hari wukuf. Belum sampai ke Arafah. Mereka bermula di Mina. Kemudian selepas sahaja talbiyah bil hajj. Talbiyah labbaik Allahu labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kalimah agung.
Selepas itu berada di Mina, Rasulullah salat Zuhur dan Asar jamak qasar. Maghrib dan Isya juga demikian. Fi waktiha di Mina, Rasulullah berada di Mina. Hari Tarwiyah Rasulullah berada di Mina, maqasa salat arba'iyah. Salat 4 rakaat dikosarkan jadi 2. Kemudian barulah Rasulullah tawajuh ilal Arafah fi tulu' asyamsi yaum at-tasi'. Kemudian esok ketika matahari telah tinggi sedikit pagi itu, Rasulullah, para sahabat bertolak beramai-ramai daripada Mina ke Arafah yang sudah tidak jauh dan menuju ke Masjid Namirah. Talbiyah Rasulullah dalam hadis yang mulia ini muttafaqun alaih ialah dia sebut tadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak mulk la syarika lak. Dan esok sebelum tergelincir matahari, jemaah haji akan berkumpul di masjid ini, Masjid Namirah, yang berada di sempadan tanah haram dengan bukan haram. Dan disitulah tempat Rasulullah berkhutbah, tempat yang sama. Di sini sebahagian Namirah termasuk dalam kawasan wukuf. Yang satu lagi tidak wukuf. Hati-hati bila berada di Masjid Namirah, tetapi jemaah haji Malaysia tidak berada di sini. Kita terus di khemah kita selamat. Tetapi di bahagian depan Masjid Namirah bukan tempat wukuf. Sebaik saja selesai salat Zuhur dan khutbah, para jemaah akan bertolak ke belakang masjid. Sebab di belakang Masjid Namirah inilah tempat wukuf seterusnya ke bahagian Arafah. Jadi hati-hati bagi mereka yang berada di Masjid Namirah. Jemaah haji Malaysia terselamat sebab kita terus berada di khemah. Tahun ini Syekh ini diberikan penghormatan untuk baca khutbah di Namirah. Syekh terkenal, qari yang terkenal, Imam Masjid Haram dan Masjid Nabawi, iaitu Syekh Ali Huzaifi, yang terkenal bacaannya yang indah. Kali ini dia akan turun untuk membaca khutbah di Masjid Namirah dan bakal disiarkan langsung ke seluruh dunia, barangkali dengan jemaah. Dan kita lihat apakah isi penting yang akan disampaikan oleh Syekh ini. Sebab tahun ini tahun yang paling mencabar, tahun peperangan. Apakah isi kandungan yang akan disampaikan ini berkaitan dengan kesatuan umat Islam, perjuangan membebaskan Al-Aqsa, perjuangan hidup mati umat Islam. Dan Ali Zaipi, Syekh Ali Zaipi ini ialah seorang intelektual yang hebat, ada PhD. Dan dia akan membacakan mesej kita tunggu, insyaAllah dalam kuliah, kalaulah saya sihat, kita hurai khutbah secara lengkap, insyaAllah. Di sinilah umat Islam berkumpul hari Arafah, hari agung, Al-Hajj Arafah. Di sinilah doa yang indah yang harus kita pantunkan. Doa-doa yang ma'thurat, yang dimaksud daripada Rasulullah, ataupun doa-doa pribadi, sama ada di Padang Arafah ataupun kita di seluruh dunia. Umat Islam sebagai umat yang satu. Kalau kita lihat kekuatan Islam di Padang Arafah menggerunkan. Ini perhimpunan agung, teragung manusia di atas muka bumi. Yang Allah berbangga dengan para malaikatnya. Hari yang penuh berkat. 10 Zulhijjah terawal inilah hari-hari yang sangat indah. Hari-hari penuh keberkatan yang Allah sebut dalam surah Al-Fajr. Kalaulah bulan puasa kita hanya ada malam Lailatul Qadar, satu malam saja. Tetapi bulan Zulhijjah ada 10 hari yang fadilatnya sangat luar biasa. Marilah kita rebut 10 Zulhijjah, yang tinggal 2 hari lagi. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini juga termasuk dalam amalan 10 Zulhijjah, awal Zulhijjah. Dalam satu hadis yang indah, Rasulullah bersabda, "Khairud doa yaumil Arafah." Doa yang paling baik ialah doa di Padang Arafah. Dan wa haruma qultu ma ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah.
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Dan yang terbaik apa yang saya ungkapkan, yang saya sebut kata Rasulullah. Dan para nabi sebelum saya yang sebut yang terbaik ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di padang Arafah dan di luar Arafah. Kita Indonesia juga banyakkanlah doa ini esok. Esok la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ialah simbol tauhid, keagungan kalimah yang sangat indah. Doa-doa yang masyhur boleh kita panjatkan sama ada Arafah atau tidak. Doa yang disebut oleh Rasulullah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan doa untuk istighfar yang kita selalu baca, penghulu istighfar, Allahumma ta'ala, Allahumma ta'ala la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dik ma istata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab, dan doa-doa lain. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Bacalah doa-doa. Doa-doanya indah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Doa-doa yang indah Al-Quran yang menjadi doa-doa asas di padang Arafah dan di luar Arafah, termasuk kita di Malaysia. Para jemaah sekalian, inilah hari untuk kita bermunajat. Berilah peluang untuk esok, lebih lagi daripada Arafah, sampaikanlah hajat kita kepada Allah SWT. Kita di zaman yang sangat genting. Umat Islam sudah hampir tidak ada identiti. Musuh Islam telah menghampiri kita daripada setiap penjuru. Belum kira lagi masyarakat munafik yang berada dalam diri umat Islam sendiri, yang merobek seluruh struktur Islam hari ini. Panjatlah doa kita. Dan ialah hari air mata. Dan Arafah juga ada 2 derajat. Ini ialah tempat VIP, belum gambar keluar lewat sikit. Tempat VIP sangat indah, dapat rehat di situ. Berbanding dengan tempat marhain, lebih lagi dengan masasah. Sekejap lagi keluar gambar, bagaimanakah pemandangan di Arafah. Inilah tahun pas, barangkali tahun ini lebih baik, saya tak pasti. Tetapi ini suasana umat Islam marhain. Ini dia. Tidak ada tempat untuk meluruskan kaki, tak cukup. Baik kita dan kaki tidak boleh diluruskan. Sebab tempat sangat sempit. Kalau kita luruskan, kena kawan kita, kena kepala kawan kita. Lebih lagi di Mina lebih sempit. Di Mina kita tak boleh tidur terlentang, kena mengiring. Sebab ruang sangat sempit. Satu kapet 23 orang. Yang sepatutnya 20 orang. 3 lagi tak tempat masuk tempat kita. Dan kita bergilir untuk tidur. Ini bukan untuk tempat tidur. Arafah bukan tidur, untuk ibadah. Jadi tidak ada isu kalau tak boleh tidur sebab kita tak tidur pun. Tidur hanya sekejap. Ini ialah 2 darjat. Kita harapkan Mekah tidak 2 darjat. Tetapi Mekah menggambarkan 2 darjat. Hotel yang 5 bintang, hotel yang 1 bintang dan tak ada bintang. Dua-duanya berada di Mekah. Ya sepatutnya 2 darjat ini dihapuskan. Tapi Mekah ialah kota 2 darjat. Maka saya tuan-tuan, saya baru sihat hari ini. Inilah kuliah pertama saya selepas surgery kanser yang sangat kronik. Dan doktor menjagakan saya sudah berakhir. Selepas ditidurkan 10 jam, dan doktor banyak menyatakan saya tidak ada lagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kita berjumpa pagi ini dengan penuh kesyukuran. Dan suara saya barangkali berbeza dengan lepas sebab apabila ada pemedah ini suara keluar dengan cara tidak biasa lagi. Saya tak perasan apakah suara saya sama dengan lepas atau tidak. Keluarga kata suara saya berbeza. Saya tak boleh sebut dia kuat lagi. Alhamdulillah ada pembantu suara di sini. Dan jangan lupa tandas yang hanya ada 2 unit ataupun ada 10 unit untuk ribuan jemaah haji. Ini pemandangan kita. Sama ada untuk Malaysia, Indonesia tempat hampir sama. Kalaulah tempat ini yang barisan untuk kita masuk tandas masing-masing, barangkali ada 10 orang, 15 orang, dan memerlukan kesabaran yang luar biasa. Tinggallah segala kemewahan kita di negara masing-masing dan di sini kita sama saja. Dan kita perlu toleransi yang tinggi bila kita masuk ke tandas, perlulah segera. Buang air dan mandi sekali, segera. Kalau kita tak buat macam itu, kesian kawan kita 20 orang tunggu di belakang. Dalam suhu 47 darjah Celsius. Dan ini saya rasakan beberapa tahun lepas, yang saya rasa tidak ada banyak perubahan. Dan kebersihan kita diberi pujian oleh Saudi. Saudi memuji jemaah Malaysia yang sangat tertib. Alhamdulillah kita diasuk dalam budaya kita menjadi umat yang bertata tertib. Kita bawa ke Mekah dan kita menjadi contoh. Orang Arab tidak boleh jadi contoh, tuan. Sepatutnya orang Arab yang dekat dengan Rasulullah. Rupa-rupanya kita orang yang paling indah tata tertib di Mekah berbanding dengan orang lain. Dan ini diberi pujian oleh Saudi setiap hari. Jemaah haji kita, tabung haji diberikan kredit yang hebat setiap tahun sebagai pengurus terbaik. Sekali lagi kita beri kredit, alhamdulillah, kepada pengurusan tabung haji. Tetapi China mengatasi kita perlahan-lahan. Ketika sebahagian kita membuang sampah, ada satu pasukan daripada Xinjiang, daripada Turkistan Timur, yang kumpulan mereka setiap tahun ada pakaian yang khusus mereka memungut sampah yang dibuang oleh umat Islam lain. Yang sangat mulia. Orang Malaysia tidak sampai lagi. Walaupun dipuji secara umum, tetapi tidak sampai mereka bawa ke masjid plastik sampah. Setiap yang dibuang oleh jemaah haji lain, dipungut oleh masyarakat China dan Jepun. Sedikit masyarakat Jepun yang Islam juga menunjukkan sifat yang sama. Mereka membawa plastik dan memungut sampah yang dibuang oleh umat Islam yang lain. Mereka menjadi contoh yang lebih indah daripada negara Malaysia. Dan kita akan berada di Mina, di Arafah, selepas gelincir matahari esok, sampailah tenggelam matahari. Kemudian kita bertolak ke Muzdalifah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza afattum min arfatin fasqullaha indal masyaril haram. Dan apabila kamu telah ibadah daripada Arafah, maka berzikirlah banyak-banyak. Indal masyaril haram. Di indal masyaril haram dikatakan sebagai tempat di Muzdalifah ataupun Mina. Dan selepas daripada tempat-tempat manasik haji ini disebut sebagai masyaril haram. Wazkuruhu kama hadakum. Dan ingat pada Allah, berzikirlah pada Allah sebagaimana Allah telah berikan petunjuk kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi lamin dhalin. Sebab kamu sebelum ini daripada golongan yang sesat. Dan inilah tempat kita akan bertolak daripada Arafah, kita akan menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah untuk kita bermalam, mabit. Ini tempat yang Rasulullah mabit di Muzdalifah, tetapi jemaah haji Malaysia tidak ada peluang. Jemaah haji Malaysia selalu tertinggal. Kita dilepaskan di hujung Muzdalifah. Tapi kebanyakan jemaah haji kita tak sedar pun. Di sinilah baginda Rasulullah berkhutbah lagi sekali lagi. Di sinilah tempat Rasulullah mabit. Iaitu ada sedikit tempat tinggi namanya Muzdalifah. Di sinilah juga untuk mengumpul anak-anak batu kecil untuk melontar Aqabah pagi esoknya. Dan
umat Islam berada di sini. Kebanyakan orang Malaysia berada di sini. Agak jauh daripada tempat asal Rasulullah mabit di Muzdalifah. Tapi itulah kita. Belum lagi kita di Arafah. Di Arafah kita terkeluar daripada Arafah. Kita ada di Muazzin. Dan Rasulullah menyatakan Arafah itu antara dua banjaran gunung. Di antara dua gunung inilah Arafah. Maksud salah. Mina. Sebab saya selalu tersilap lidah saya dengan apa yang saya sebut. Lepas pembedahan ini dan sebelumnya. Rasulullah menyebut bahawa Mina adalah di antara dua banjaran gunung. Tetapi Arab Saudi tebuk gunung dan letak Malaysia di belakang gunung. Namanya Muazzin. Arab Saudi kata, ini masih Mina, dengar kami tahu negara kami. Rasulullah kata, di luar daripada gunung, bukan Mina, namanya lain. Kalau Mina, kenapa panggil Muazzin? Pada jawab orang Saudi. Saya tanya dia, kalaulah di Mina, kenapa ia namakan Muazzin? Dia lari bila saya tanya demikian. Saya tanya dia di Masjid Namirah. Depan bukan tempat wukuf. Di belakang tempat wukuf. Sangat spesifik tempat ibadah. Kenapa di Mina tak spesifik? Kenapa di Aziziyah di sebelah Mina bukan tempat kita bermalam? Arab Saudi telah jawab saya. Dan saya banyak berdebat dengan Saudi bila saya perang haji 2 kali, alhamdulillah. Masa muda dan masa tua. Walaupun mereka letak kita di sini masih Muzdalifah, tetapi Arab kemudian di Mina kita terpinggir. Paling jauh ialah Malaysia. Di sini kita akan lalu daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, kita lalu satu tempat namanya Wadi Al-Maghdub Alaihim. Di sinilah tempat Abrahah berehat sebelum datang untuk menentukan Kaabah. Dan di sini tempat yang Allah turunkan bala kepada Abrahah. Burung ababil datang menghancurkan tentera Abrahah. Dan bila kita sampai di sini, kita mesti berjalan dengan cepat. Tak boleh berlenggak-lenggok lagi. Bila sampai ke sini, Rasulullah minta supaya para sahabat berjalan dengan laju melalui Al-Maghdub Alaihim. Dah hampir dengan Mina dah. Dah sangat hampir dengan Mina. Tetapi sekali lagi, jemaah haji Malaysia tak disebut pun. Kita skip banyak peristiwa saya ini supaya sebab kita dengar bas. Bas bergantung pada pemandu sama ada dia cepat atau lambat. Jadi ini kita kena tahu bahawa Wadi Al-Maghdub Alaihim ada di sebelah jemaah haji Pakistan, India. Mereka tak naik bas, mereka berjalan untuk melalui Al-Maghdub Alaihim. Dan mereka menyaksikan yang Allah gambarkan dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajal kaidahum fi tadlil wa salihim tayran ababil. Ini berlaku di sini. Di tempat Wadi Al-Maghdub Alaihim ataupun disebut sebagai Muhassir. Orang Arab sebut wadi ini Wadi Al-Muhassir. Jemaah haji tak tahu. Dan kita banyak tempat-tempat yang berlaku kita skip supaya yang kita tumpukanlah hanyalah rukun haji semata-mata. Dan tempat ialah di antara Mina dan Muzdalifah. Tempat yang masukkan Wadi Al-Muhassir yang tempat Abrahah dihancurkan ialah maksudnya tentera bergajah dihapuskan, dimusnahkan, ialah di Wadi Muhassir di antara Muzdalifah dan Mina. Selepas kita bermalam, kita akan lalui di sini dan di sinilah kita akan lalu untuk menuju ke Mina. Adapun jemaah haji Malaysia, dia akan terus hantar ke Muazzin. Muazzin, tuan-tuan lihat tempat yang bonjol. Bonjol di atas. Itu tempat Malaysia. Muazzin namanya. Orang lain semua duduk di Mina. Kita tidak di Mina. Maafkan saya Tuan Haji, jangan marah saya. Saya bercakap tentang sejarah, tentang geografi. Bukan tentang hukum. Saudi kata, dengar kami. Kamu duduk situ-situ. Saya kata, untuk sampai ke Muazzin, kita lalu 3 terowong. Rasulullah kata, di belakang gunung bukan Mina. Mina antara 2 gunung. Dan Malaysia 3 gunung kita lintas. Maafkan saya tuan-tuan. Tapi Haji jangan marah pada saya.
Saya baru sihat, saya sebut apa yang saya nak sebut ini. Dan tempat kita di Mina kena sabar, indah waktu malam. Bagaimanapun inilah Mina yang sangat indah. Di sinilah jutaan mazhab. Mazhab kita wajib al-mabit di Mina adalah satu daripada wajib haji. Mazhab lain tidak wajib. Oleh sebab itu tidak penting duduk di mana. Mazhab Arab Saudi tidak wajib. Kita boleh duduk di mana saja. Hanya mazhab kita, tak salah saya, yang mewajibkan mabit di Mina sebagai wajib haji. Yang lain tidak. Kebanyakannya. Kecuali satu mazhab lain saya tak pasti. Jadi sebab itu perkara ini tidak dipentingkan oleh Haji Saudi. Kita terpaksa berada di sini. Ini suasana di Mina lebih mencabar daripada Arafah. Bagi saya, Mina lebih mencabar. Kita ditempatkan di sini dan sepatutnya pagi kita akan melontar Jamrah Akabah. Tetapi jemaah haji sekali lagi dinasihatkan supaya kita tidak pergi pagi. Kita kena tangguh sebab orang sangat ramai. Itu nasihat pegawai kita. Tetapi Rasulullah melakukan tawaf ataupun Jamrah Akabah pada waktu selepas fajar. Dan ini tepat kita bermalam di Mina, iaitu di Masin. Dan kita akan terus ke Jamrah sepatutnya pagi. Dan ini gambaran bangunan Jamrah kita yang ada 3, 4 ataupun 8 ataupun berapa lapis itu. Mungkin 1, 6. Yang untuk jemaah haji Malaysia paling atas. Kebetulannya kita daripada Mina, daripada Masin, kita akan berjalan 3,5 km. Kena fit tuan. Orang tua tak sesuai untuk haji. Pergilah paling mudah. Kita harus berjalan daripada Masin menuju ke Jamrah sejauh 3,5 km. Kembali tak boleh berhenti. Otoriti Saudi tak bagi kita berhenti walaupun sekejap. 7 km masuk kita berjalan berterusan. Mereka bimbang kalau kita berhenti ada kemungkinan merancang untuk rusuhan. Itu maksud mereka. Tidak boleh berhenti. Rebah-rebah mereka angkat. Dan itulah satu kelemahan yang sangat jelas. Sepatutnya hajilah rahmah. Rahmat kepada orang yang tidak kuasa, yang lemah. Tetapi Saudi tidak benarkan. Yang tua terpaksa bergolek jatuh dalam perjalanan sebab mereka tidak berhenti. Ada beberapa tempat yang mereka sediakan untuk berhenti, tempat kecemasan. Tak boleh sebarang berhenti. Kita berhenti terus jalan. Mereka tak sedar kita telah jalan 7 km. Sebahagian orang Malaysia tak pernah jalan 7 km satu pagi. Kalau kita ke masjid, kita parking depan masjid itu. Tak nak berjalan langsung. Itu sifat kita orang Malaysia. Kat sana 7 km kena berjalan. Try adalah parking jauh-jauh tuan. Untuk kita praktis di sini. Orang Arab di level yang kedua tak salah saya. Pakistan yang ketiga. Iran diasingkan. Dan kita paling atas. Special. Tetapi atas kita terus daripada jalan raya. Sampai ke tingkat atas terus. Terus Aqabah dan kita melontar. Rasulullah juga melontar. Annahu sallallahu alaihi wasallam rama 7 jamarat. Rasulullah melontar pagi 10 Zulhijjah. Hari nahar. Hari korban. Di Jamrah Aqabah. Waktunya ba'datul asyam. Yauman nahar. Selepas terbit matahari hari korban. Dan Rasulullah bersabda, nahatu hahuna. Saya berkorban di sini. Selepas melontar Aqabah, berkorban. Wa mina kullaha manhar. Di Mina ini seluruhnya tempat berkorban. Fanharu fi rihalikum. Dan berkorbanlah dalam perjalanan kamu. Dalam masafi kamu. Dalam hasil haji ini. Diwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita di Malaysia, kita merayakan sunat pada pagi pukul 8 barangkali lepas setengah solat sunat Idul Adha. Di sana orang berkorban, bersyukur dan tahlul awal.
Maka selepas kita melontar Jamratul Aqabah dan kita bersyukur, maka kita dapat tanggalkan sebahagian daripada larangan haji. Yang tinggal ialah larangan-larangan utama saja lagi. Maka selepas ini ke mana kita pergi? Ke Mekah. Rasulullah kembali ke Mekah pada pagi hari 10 Zulhijjah untuk tawaf ifadah. Sekali lagi, tabung haji dia kekalkan kita di Mina. Sebab tak ada bas yang cukup untuk bawa ke Mekah. Saya balik dengan taksi. Saya balik dengan bas. Saya tambah bas hanyalah 19 rial. Tak sampai pun, lupa. 9 rial je. 5 rial je. Tambah bas, kita naik sendirilah, tak payah ikut tabung haji. Jangan dengan saya. Saya balik dengan isteri saya tawaf ifadah. Sudah tawaf ifadah, balik semula dengan bas Bangladesh. Terus ke Mina dan mabit Madinah. Orang Malaysia tanya, ke mana pergi kamu ni? Saya pergi tawaf ifadah. Tabung haji tak suruh? Tak apa, tak suruh pun. Saya selesai. Dan di Mekah kita tawaf ifadah, kita sa'i dan kita selesai. Hanya tunggu untuk hari-hari tasyrik. Kami telah selesai. Kami telah tawaf ifadah, sudah sa'i dan telah tahlul tsani. Dan kami kembali ke Mekah dengan bas Bangladesh hanyalah tambang 19 ringgit, 19 rial saja. Orang lain masih di Mina, kami telah selesai. Alhamdulillah, itulah haji saya. Kali pertama dan kali kedua, cara sama saya lakukan. Di Mekah, yang duduk di hotel 5 bintang, mereka bertawaf sekeliling saya. Mereka tanya, 5 bintang mana yang saya duduk? Saya kata, saya duduk di Mina. Macam mana boleh kembali ke Mekah? Saya kata, saya balik dengan bas. Dan ada pasangan yang kembali daripada Mina berjalan kaki 8 km sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah, kita tawaf bersama. Alhamdulillah. Ada pemuda yang ikut cara Rasulullah. Dan tabung haji kekalkan kita di Mina selama 2 hari atau 3 hari. Kali tasyrik. Lepas tu baru balik tawaf ifadah, lewat kita. Tak apa, masih haji. Rasulullah berkorban pada pagi 10 Zulhijjah, Rasulullah berkorban 100 ekor unta. 100 ekor unta ini sebahagiannya Rasulullah bawa dari Madinah ketika datang awal dulu. Rasulullah datang akhir Zulhijjah, akhir Zulqa'dah. Dan Sayyidina Ali melengkapkan, Rasulullah minta Sayyidina Ali supaya pergi ke Yaman, bawa unta yang lain, kumpul di Mina. Dan terkumpullah 100 ekor unta. Dan Rasulullah menyembelih pagi tersebut, hari nahar, sebanyak An-Nabi SAW nahara salasan wa sittin. Berdebar kita, tuan. Unta ada 100 ekor. Rasulullah sembelih pada pagi nahar, pada hari korban, sebanyak 63 ekor. Apa simboliknya? Usia Rasulullah sendiri. Seolah-olah Rasulullah ingin menggambarkan, tahun ini saya akan wafat. Ada 100 ekor unta, tapi Rasulullah hanya sembelih 63 unta. 27 ekor lagi diminta Sayyidina Ali sempurnakan. Hadis rawahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkan demikian. Benar Rasulullah kembali dan beberapa bulan Rasulullah wafat. Rasulullah memilih 63 ekor unta. Dan pagi tersebut kita tawaf ifadah, kita sa'i dan kita tahlul tsani. Rasulullah pernah di dalam khutbah dalam haji terakhir membuat ucapan yang indah yang dikenang sampai bila-bila. Rasulullah berdiri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Khatabana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahr, pada pagi hari nahar, hari korban. Rasulullah sebelum berangkat ke Mekah membuat ucapan ini. Dengar kita kembali. Rasulullah mengatakan, inna zaman qad istadar kahai tadi yauma khalaqallahu samawat as-sanah 17 syahra minha 4 hurum 3 mutawaliyat. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram Rajab Mudhar alladhi baina Majadai wa Sya'ban. Baca mandi.
Macam ada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman telah beredar sebagaimana Allah ciptakan hari-hari pada hari ciptaan langit dan bumi. 1 tahun 12 bulan, bukan masih tuan, tahun hijrah. 1 tahun as-sanatu isna asyara syahran, 1 tahun 12 bulan. Hijriah. 63 tahun Hijriah usia Rasulullah bersama dengan 65 tahun masih, bersama dengan 62 tahun masih. Tuan-tuan yang tahun sudah usia 60 tahun, maksudnya 63 tahun Hijriah. Usia umat Rasulullah di antara 60 tahun, 70 tahun Hijriah, ataupun 58 tahun hingga 61 tahun, 70 ataupun 68 tahun Hijriah. Usia umat Muhammad di antara 58 tahun ke 68 tahun Masih. Setiap tahun disebut Rasulullah, maksudnya Hijriah. Maka as-sanatu isna asyara syahran. Minha arbatul hurum, daripada 4 bulan ini ada 4 bulan haram yang diharamkan peperangan. Bulan itulah Zulhijjah, Zulqa'dah, wa Zulhijjah, wa Muharram. 3 bulan betulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab, iaitu bulan yang terpisah. Rajab berada di antara Jamil Akhir dan Sya'ban. Maksudnya Rajab dan 3 bulan yang disebutkan tadi ialah bulan haram berperang. Tidak ada barangkali latihan peperangan. Tidak ada pertunjukan untuk peperangan. Apakah tentera kita sedar bahawa ada 4 bulan yang dilarang peperangan? Dan setiap bulan inilah Amerika attack Iran. Setiap bulan inilah yang selalu dia serang Gaza. Ketika kita dilarang peperangan, ketika itulah kita dicoba. Orang Amerika lebih paham dari kita tentang bulan haram. Dan kita wajib bertahan walaupun bulan haram. Tapi kita jangan mulakan bulan haram. Tetapi bila kita dicoba, kita pertahankan walaupun bulan haram. Rasulullah bertanya, ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Para sahabat depannya, Rasulullah bertanya, ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Maka para sahabat menjawab, Allah Rasulullah alam. Rasul dan Allah dan Rasul tahu. Pasal kata, wa zananna annahu sayasamihi bi ghairi ismi. Dan kami sangka Rasulullah akan menamakan bulan yang lain. Lalu Rasulullah pun jawab, alaysa Zulhijjah, apakah ini bulan Zulhijjah? Maka kami jawab, betul Rasulullah, benar. Ayu baladin hadza, ini bumi apa? Maka kami jawab sama, Allah dan Rasul mengetahui. Pasal kata hatta zananna annahu sayasamihi bi ghairi ismi. Sehingga kami sangka Rasulullah akan menamakan dengan nama lain. Maka Rasulullah bertanya, alaysa al-baladah, apakah ini bukan bumi haram? Dan kami jawab, ya, bala. Bayu amin hadza, ini hari apa? Rasulullah tanya. Dan kami menjawab sama saja. Allah dan Rasul mengetahui. Pasal kata hatta zananna annahu sayasami bi ghairi ismi. Sehingga kami sangka Rasulullah akan menamakan dengan nama lain. Maka Rasulullah pun menjawab, bukan itu dia tanya. Rasulullah mengatakan, fa inna dimakum amrakum a'radakum alaikum haramun ka'amati yamakum hadza fi waladakum hadza fi syarikum hadza. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, kemuliaan kamu haram untuk diceroboh. Sebagaimana haramnya ini, sebagaimana haramnya bumi ini, sebagaimana haramnya bulan ini. Dan bulan inilah kita diceroboh. Tuan-tuan yang hormati, kalau kita lihat dalam hadis ini banyak yang kita boleh ambil. 3 perkara asas, yaitu darah, harta, dan kemudian maruah dan sebagainya. Itu adalah hak asasi manusia yang disiarkan oleh bangsa satu. Dan inilah asas yang diberikan hak yang utama dalam Islam. 5 perkara yang diberikan jaminan Islam ialah hak asasi manusia al-darah. Antara 3 perkara ini. Dan syariah diturunkan untuk menjaga antaranya 3 perkara yang asas ini.
Dan 3 inilah yang diceroboh di Palestin. Sama ada darah dicerobohkan, harta dirampas, dan marwah diceroboh. Satu lagi perkara yang kita dapat lihat ialah bagaimana Rasulullah sampaikan message. Hari ini tuan-tuan daripada public speaking, bila kita nak sampaikan message, cara terbaik ialah soalan. Sebagaimana Rasulullah tunjukkan contohnya. Ayub Aladin Hazard, Ayub Syahrin Hazard. Rasulullah mulakan dengan soalan. Al-Quran mula dengan soalan. Kalau terlihat kebanyakan dalam Al-Quran Allah mulakan dengan soalan. Alam tarakai fa'ala rabbuka bi'ad. Apa kamu tak lihat bagaimana Tuhan kamu melakukan pada Ad? Allah mulakan soalan. Dan dalam public speaking, tuan, cara terbaik untuk mulakan ucapan dengan soalan. Dalam khutbah ada pengajaran yang pelbagai. Dan kita juga balik rumah anak kita, anak yang tersayang, ini anak siapa? Kita tanya, bukan kita tahu anak kita. Ini anak siapa ni? Cara sama. Cara terbaik dalam public speaking ialah soalan. Yang kedua ialah dengan cara lain. Ada 4-5 cara public speaking. Tuan-tuan semati. Hari Tashrik Rasulullah melontar ke 7 jamrah. Jamratul Ula, Al-Wusta, dan Aqabah. Dan kita ulang 3 hari Tashrik yang diharamkan puasa padanya. Dan selesailah haji kita. Maka banyak hadis yang merayakan tentang apakah dia lakukan Rasulullah di Mina. Dan yang antar perkaranya, soalan-soalan Rasulullah buka peluang pada para sahabat, tanyalah saya. Tanyalah apa yang kamu ingin tanya. Dan sahabat bertanya dengan berbagai soalan. Apa yang berlaku di sini ialah kita Basqulullah fi amin ma'adudat. Kita akan berada di Mina pada hari tentu. Dan paman sanjal lebih main balik semalih. Siapa yang ingin nampak awal 2 hari berada di Mina selepas hari pertama pun tidak ada dosa. Wa man ta'akhkhara balik semalih. Siapa yang ingin nafasani iaitu berada 3 hari lengkap di Mina pun tidak ada apa masalah. Liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Saya dapat satu hikmah. Sekiranya tidak ada nafas awal, nafasani, seluruh Mina akan kembali ke Mekah kembali. Bayangkan bagaimanakah kelang kabutnya jalan yang harus dilalukan oleh 3 juta manusia dalam masa serentak. Allah jadikan nafas awal, nafas sani, dan ada pilihan untuk kita bergerak kembali ke Mekah, ke Madinah atau kampung halaman masing-masing, dan tidak sangatlah crowded. Dan ini barangkali satu hikmah yang saya dapat lihat. Saya bayangkan sekira 3 juta di Padang Arafah balik sekali. Hanya ada satu nafas. Maka betapa kelang kabutnya. Dan Allah lebih mengetahui. Tuan-tuan semati. Dalam konteks ini kita lihat. Kita kembali kepada apa yang berlaku sekarang. Masa itu. 2 penjahat dunia ini melakukan pencerobohan agama Islam dalam semua yang diberikan hak asasi oleh baginda Rasulullah. Mereka mencabul ke maruah kita, harta kita, nyawa kita. Dan umat Islam tidak bersatu menentang mereka. Yang satu gilakan minyak, yang satu gilakan tanah. Dua-dua bergabung untuk menghancurkan Islam. Mereka akan mengambil seluruh kawasan yang mereka sebut sebagai Israel Raya dan mereka menjadi haja mereka. Jangan lupa apa yang berlaku di Palestin ialah akibat mereka. Bagaimanakah dari tahun 1948 sampai 2026 hari Nakbah yang mengorbankan ribuan umat Islam sejak bumi Palestin diceroboh oleh mereka. Dan pada tahun 26 ini kita lihat 3.800 serangan yang dilakukan pembunuhan besar-besaran ke atas umat Islam. Dalam tahun 2600 tahun ini saja. Sebanyak 72.000 yang telah syahid di Gaza, di Palestin. 2 juta manusia yang dihalau daripada kampung halaman. Banding dengan tahun 1948 yang dilakukan oleh British ke atas umat Islam. Gabungan British dan Yahudi telah menghancurkan Islam di Palestin. Sebaik saja negara haram Palestin, negara haram Israel telah ditubuhkan. Pegawai Yahudi yang besar bernama Henry Geni
telah ditugaskan untuk membunuh 15,000 umat Islam di Palestin. Selepas dia menumpahkan darah di Palestin, dia diangkat menjadi hero oleh British, dihantar menjadi Putrajaya tinggi di Malaya, jadikan Malaya sebagai Palestin kedua. Dan dia datang ke sini disambut oleh orang Melayu besar-besaran. Sedangkan dia datang untuk menghancurkan negara ini dan jadikan negara ini, tanah Melayu kita yang tercipta ini, sebagai Palestin kedua. Tuan-tuan tak sedar sejarah ini. Pejuang-pejuang kita membunuh Henry Geni di Cameron Highland dan British mengatakan komunis yang bunuh. Bohong. Yang bunuhlah pejuang-pejuang kita. Sampai hari ini, tuan-tuan, masih hormat kubur Henry Geni yang membunuh umat Islam 15,000 di Palestin. Apabila mengetahui Henry Geni telah dibunuh oleh pejuang-pejuang kita di negara ini, ulama-ulama seluruh dunia mengucapkan selamat tahniah kepada ulama kita di Malaysia, di Singapura ketika itu. Ulama kita berkumpul di Singapura di bawah naungan Osmaniyah yang telah jatuh. Terima kasih para ulama Malaysia yang membunuh Henry Geni, dan itu musuh kita pertama, dan polis kita masih menghormati Henry Geni setiap tahun di Ceras. Kita tersasar daripada perjuangan sebenarnya. Henry Geni diagungkan negara ini. Jalan Henry Geni, sekolah Henry Geni. Sedangkan dia adalah musuh Islam. Dia ketua Yahudi utama dunia. Yang British hantar jadi pegawai di Melaya ialah kebanyakan Yahudi. Sejarah belum ditulis. Hari ini hari saya sihat pertama. Saya tak takut pada siapa dah hari ini. Sebab saya berada di hujung hayat saya ketika saya ditidurkan 10 jam. Doktor sangka saya sudah mati. Saya hidup kembali, tuan-tuan. Ajal Allah di tangan Allah SWT. 60% bumi Gaza telah bertukar tangan. Bumi yang kecil telah hilang 60%, tinggal 40%. Apa maksudnya? Maksudnya 2 tahun Amerika, NATO, Israel, Arab yang bergabung untuk hancurkan Gaza belum hancur. Gaza masih menang kalau masih tinggal 40%. Sepatutnya hancur seluruhnya. Tuan-tuan lihat Gaza yang berjuang keserangan masih pertahankan 40% mereka. Mereka masih hidup berjuang. Israel menghalau Sakibaki. Katanya ke Uganda sekarang. Mereka menghalau Sakibaki untuk sampai ke Somalia. Maksud saya bukan Uganda, Somalia. Mereka ingin kosongkan Gaza, tapi Gaza tak kosong. Mereka kuasai 60%, 40% masih tinggal. Sepatutnya sudah hancur segala-galanya. Maka tamatlah perjuangan, tetapi perjuangan tamatlah kerayaannya. Perjuangan tidak tamat. Kenang kembali ketika kita bulan haji ini. Apa yang dialami oleh umat Islam di Gaza. Ini contoh yang survival. Mungkin gambar lambat keluar. Bagaimana penderitaan kanak-kanak kita. Umat Islam di Gaza, di Palestin. Tengok. Ini kesan daripada Bosphorus. Bosphorus ialah radioaktif yang ditaburkan oleh Israel sepanjang peperangan dalam masa 70 tahun. Dan mereka kekalkan DNA dengan radioaktif untuk rakyat Palestin. Sekarang mereka lakukan bersama di Lebanon. Lebanon jatuh lebih awal, lebih cepat daripada Gaza, tuan-tuan. Walaupun kita lihat Lebanon sedang berjuang sekarang, tetapi Gaza lebih kekal. Dan apa yang dihantar ke Lebanon, apa yang dihantar ke Gaza, sekarang dunia melihat bahawa mereka menaburkan Phosphorus, white phosphorus, iaitu beracun, bahan nuklear ataupun negatif yang sangat bahaya. Dan mereka telah memulakan perang dengan Iran dengan pembunuhan ratusan, 140 tak silap saya. Anak-anak yang kecil, anak-anak perempuan, yang dilakukan oleh mereka Yahudi kerana permintaan berhala mereka.
Permainan mereka bernama Ba'labak. Ada kota di Lebanon bernama Ba'labak. Dan Ba'labak ini tempat sembahan yang disembah ketika zaman Nabi Zulkifli atau Nabi Ilyas. Dan mereka memulakan peperangan dengan mengorbankan 165 sekolah tahfiz perempuan, kanak-kanak 12 tahun. Ini permintaan berhala. Berhala mengatakan, korbankan anak perempuan Iran, kami beri kemenangan Amerika. Tetapi mereka kalah. Dan mereka menceroboh Masjid Aqsa kita. Dan sepanjang peperangan dengan Iran, mereka tutup Masjid Aqsa. Bila Iran menang kembali, mereka buka separuh. Semalam mereka bunga penuh. Semalam, 2 hari lepas, mereka buka penuh Masjid Aqsa disebabkan Iran. Dan Iran bersumpah. Iran menang ke atas Israel dan mereka Palestin merdeka. Negara Arab bersama Israel dan Amerika. Tuan-tuan bersama siapa? Yang datang membantu Iran ialah Chechen. Yang tidak disiarkan oleh berita. Kami ingin berjuang bersama Iran. Kami Sunni, Iran Syiah. Dalam konteks Masjid Aqsa, kami sama-sama berjuang membebaskan Masjid Aqsa walaupun seluruh negara Arab bersama Israel. Pemimpin Chechen bersumpah, kami Sunni, kami Kepulauan Switzerland, kami bersama dengan Syiah untuk membebaskan Masjid Aqsa. Dan kita menghadapi musuh pertama. Kami bersama Iran sebab Iran dizalimi, bukan sebab Syiah. Ia menzalim ialah Amerika dan Israel. Dan anda bersama dengan zalim, wahai negara Arab, kata Chechen. Sedangkan kami bersama dengan Al-Mazlum yang dizalimi. Iran dizalimi, dibekok ekonominya, dinafikan haknya. Itu kata-kata Chechen. Tuan-tuan di mana di Malaysia? Dan mengikut laporannya, Chechen bersedia dengan 430,000 tentera untuk membebaskan Masjid Aqsa. Yang laporan tidak ada dalam media. Apakah mereka datang dengan Imam Mahdi? Arab bersama dengan Israel, Amerika. Mereka mengatakan Iran kafir. Israel ahli kitab. Kita boleh kahwin dengan ahli kitab. Kita boleh makan sebelah mereka. Kata Arab. Syiah kafir, kata mereka. Tetapi Israel ahli kitab. Ahli kitab lebih baik untuk kita sokong daripada yang si kafir. Kafir adalah Iran. Ini sikap negara Arab. Dan mereka bersama dengan Israel dan mereka yang menceroboh Masjid Aqsa. Mereka lihat Masjid Aqsa diceroboh. Arabs didn't help Sunnis in Gaza. Kalau mereka mengatakan kami lawan Syiah, ketahuilah mereka tak tolong Sunni mereka di Gaza. Gaza orang Sunni. And now they are not helping Syiah in Iran. Dengan harapan Iran. Tetapi tadi ketika Gaza diceroboh, Gaza lah Sunni yang sama seperti mereka biarkan. Sekarang mereka mendakwa bahawa kami lawan Iran sebab mereka Syiah. Tetapi dulu di Gaza mereka tak tolong juga Sunni juga. And they are helping Israel and America continue bombing Muslim. Itu yang sebenarnya. Mereka berikan pengkalan, negara mereka pengkalan untuk menghancurkan negara Islam lain. Sekarang negara Arab sedang bermesyuarat untuk menentang Iran. Dan negara ini yang kononnya depan bersama Iran tetapi belakangnya Saudi Arabia, Qatar, negara-negara UAE, Kuwait bersama untuk memerangi bersama Israel, berpakat dengan Amerika untuk hancurkan
Iran yang dizalimi. Ketuanya lah Saudi. Saudi sangat takut dengan kamera kali ini. Orang Iran dibenarkan masuk ke Mekah. Kalau benar Saudi mengatakan dia adalah kafir, tak mungkin dibenarkan untuk haji. Orang Syiah dibenarkan oleh Khomeini. Dibenarkan oleh Saudi untuk menaikkan haji. Maksudnya, mereka menerima mazhab Syiah walaupun mereka kata sesat. Walaupun mereka kata kafir. Kita tak setuju dengan Syiah. Kita ahli sunni. Ahli sunnah, jemaah. Tetapi kita membela Iran sebab dia dizalimi. Kita membela Venezuela sebab dia dizalimi. Bukan mana kita sokong Kristian. Kena jelas. Jangan percaya dengan Pakistan. Pakistan dipuji oleh Trump. Siapa yang dipuji oleh Amerika, jangan percaya. Iran pesan, kita harap Pakistan bersama kita sebab dia ada nuklear, tetapi jangan beri harapan kepada Pakistan. Dia bermain dua kolam. Bukan saya kata, Iran kata. Dan ulama mereka mengatakan, laisat al-masalah awatif wa laisat masalah tirrasyah. Anna tahayu kitabi tu'kal zabihatuhu wa tunkih nisa'uhu. Netanyahu itu orang baik. Dia ahli kitab. Dan kita boleh makan sembelihan dia. Dan wanita mereka boleh dikawini, kata seorang ulama mereka. Ulama Arab mengatakan. Kita perangi Iran sebab dia kafir, tetapi kita mesti baik dengan Israel sebab dia ahli kitab. Sedangkan Netanyahu istilah dia sembah ba'lun, berhala. Dan ulama Arab ini mengatakan, kita bagi zakat pada Trump. Dia baca ayat Quran surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal milnaliha wal malati qulubuhum, dan orang yang dijinakkan hati mereka. Trump ialah orang kafir yang kita bagi zakat 1 triliun. Sebab Trump ahadu masarif az-zakah. Bukan saya kata, dia kata. Saya tak kenal siapa dia. Tapi dia adalah ulama Arab. Al-Jami' yubarriru akhtal hakim bitatwi' nusus asyariah. Dia mengatakan Trump kita bagi zakat. Saya tak ada komen, kita serah pada ulama kita. Sebab kita takut angkara Amerika, kita bagi zakat supaya dia baik dengan kita. Dia jaga jemaah haji kita. Dia jaga umat Islam. Dia jaga negara Arab. Bila Iran serang, maka Amerika pun tarik daripada mempertahankan negara Arab. Tinggal Arab kesorangan. Bohong apa yang dijanjikan oleh Trump. Dan kata Arab, kita boleh bagi zakat 1 triliun, 4 triliun, sebab dia adalah mu'allafati qulubuhum. Saya serah kepada tuan. No comment. Kalau komen, kena marah. Bila Iran telah sekat setelah Hamas, seluruh dunia kondem. Sedangkan Iran puluhan tahun diboikot oleh dunia. Berbilion hartanya dirampas, dibekukan. Tak ada siapa yang membelanya. Bila Iran ingin kembalikan harta yang dirampas dengan menutup selat Hormuz, seluruh dunia kondem. Mereka bersamanya zalim. Dan wala terkanu ilal ladzina zalamu fatasakumun nar. Nak sebut payah lepas pemudahan tuan. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, nescaya kamu disambar api neraka. Bukan kita zalim, tuan. Kita sokong yang zalim pun kita disambar api neraka. Apakah Amerika dan Israel tidak zalim? Dan negara yang dibenarkan lalu setelah Hormuz hanyalah beberapa buah, termasuklah negara kita. Alhamdulillah, negara kita boleh petroleum lagi. Sebab kata Iran, kami kenang Malaysia, negara yang baik.
Ketika kami di boikot 30 tahun lepas, pemimpin agung mereka telah menolong kami. Diam-diam. Mereka memandang ke Jepun, tetapi kami tidak dilupakan. Kami ucap terima kasih kepada pemimpin tersebut. Kami beri laluan ini sebab pemimpin lalu, bukan sekarang. Kata Iran, bukan saya kata. Iran kata. Dan apabila dunia condemn Iran, tutup Selat Hormuz. Kata Iran, kami hanya menuntut hak kami. Kembalikan 40 wang kami yang dibukukan. Yang kamu telah boikot kami selama 40 tahun, tak ada siapa yang bela kami. Yang kami ingin ialah untuk dapat kembali harta kami. Harta kembali, wahai mereka. Yang kamu suka harta kami. Kembali kami buka. Tak amus. Mereka sudah bankrupt, nak bayar macam mana? Ekonomi mereka jatuh merudum. Tentera mereka tak dibayar gaji lagi. Veteran mereka tak dibayar pension lagi dah. Mereka sangat gawat kalau veteran kita tak dapat pension penuh. Masih berjaya. Tetapi mereka sudah tak bayar pension pada tentera mereka yang telah pension. Sudah habis wang. Veteran bangkit menentang kerajaan mereka sekarang. Dan mereka kalah di tangan Iran. Mereka kalah, Israel kalah di tangan Iran sekarang. Berita mereka menang, kami menang, Iran kalah. Yang sebenarnya tentera mereka yang menyerah kalah kepada Iran. Seluruh dunia menentang Iran, Iran bangkit kesorangan. Mereka bergambar beramai-ramai di Lebanon dan mereka mati beramai-ramai jemaah. Jangan tuan-tuan, mereka sama-sama sengih bersama-sama, kamu mati bersama, serentak mati. Digantung. Mereka yang menceroboh Masjid Al-Aqsa digantung oleh Syiah. Harapkan negara Arab Sunni mereka tidak lakukan. Digantung, berita tidak sampai ke negara kita. Ini tentera Israel yang menceroboh Masjid Al-Aqsa dan semalam hari Jumaat lepas Masjid Al-Aqsa dibebaskan. Bukan dibebaskan, dibuka untuk solat. Selepas tentera mereka yang menceroboh masjid digantung. Berita tak keluar. Tentera Israel yang mampus begitu ramai. Dan ramai. Kemudian Iran memberi amaran terakhir, surrender. Ataupun Israel musnah total. Berita juga tak sampai. Sekarang Israel sedang menerima bahana yang Gaza terima sebelum ini. Roket daripada Lebanon, Iran, Yaman, Iraq datang menumpu ke Israel. Dan Iran mengatakan, kami bagi peluang untuk Israel. Sampailah akhir tahun ini. Dan sekarang apa yang kami rasakan di Gaza, kamu rasakan sekarang. Wahai Israel. Kerajaan yang terhayu hampir tergolek minggu lepas, barangkali dah tergolek sebab pasukan yang bersama dengan parti Netanyahu tarik diri dan sekarang telah jatuh barangkali. Berita saya tak pasti hari ini. Amerika, Iran memberi tawaran 58 juta bagi kepala Trump dan kepala Netanyahu. Apakah ini perkataan orang kalah yang ingin memberikan tuan-tuan yang ingin cepat jadi jutawan 58 juta US dollar untuk kepala Trump. Dan ini ialah orang yang intelektual. Mengatakan bahawa 40 F-35 Amerika telah dimusnahkan oleh Israel. Telah dimusnahkan oleh Iran. Dan 60% daripada tentera Israel hancur. Kekuatan hanya tinggal 40% sekarang. Dan sekarang pertahanan Iran menghancurkan. Trump mengatakan Iran telah hancur segala-galanya. Itu berita yang disiarkan di tuan kepada perituan. Yang disiarkan berita negara kita. Iran telah lumpuh. Yang sebenarnya Amerika telah lumpuh. Ini berita mereka.
diterjemahkan oleh Indonesia. Rusia mengatakan resmi Amerika kalah pada Iran. Resmi. Di Malaysia, Iran yang kalah. Berita head-on collision. Dan Iran membuat pemain sama. Amerika hanya menang dalam Hollywood. Di medan perang mereka kalah sejak daripada zaman berzaman. Amerika tak pernah menang. Dengan Somalia dia kalah, dengan Vietnam dia kalah, dengan Afghanistan dia kalah, dengan Pakistan dia kalah, dia dengan Cuba dia kalah, dengan semua negara dia berperang dia kalah. Bila dia menang hanya sekali dengan Jepun tahun 1945, itu pun dengan cara yang paling tidak beretika, dengan meletakkan bom atom ke atas wanita dan kanak-kanak, sebab di situ tidak ada tentera Jepun. Sekali dia menang, yang lain semua kalah. Bukan saya kata, Iran kata. Tuan-tuan bersama mereka, jangan bohong pada saya. Iran merayakan kemenangan, membuat video dihantar pada seluruh dunia bahawa ini bukti kami menang. Kapal Amerika hancur, tenggelam di Laut Arab. Kemudian negara NATO yang menjadi ejen kepada mereka bahawa Iran menang, Amerika kalah. Kawan sendiri kata, kamu dah kalah. 79,000 tentera Amerika surrender. 79,000 tentera Amerika surrender kepada Iran. Ini kekalahan yang paling memalukan mereka dalam dunia. Tak pernah disiarkan dalam berita kita. 79,000 yang surrender, kat tangan. Kami tak nak berperang lagi. Harap kami tak dibunuh oleh Iran. Berita sebenar tak ada, tuan-tuan. Yang tuan-tuan terima berita palsu semua ni. Sekarang siapa menang? Siapa bagi syarat? Dalam perundingan Amerika, Iran, siapa bagi syarat? Dia menang. Yang bagi syarat ialah Iran. Amerika minta berhenti peperangan. Kami bagi 5 syarat. Termasuk bayar hak kemusnahan yang kamu lakukan. Apa yang berlaku ialah cepat-cepat cari negara yang boleh mendamaikan kita. Kita dah kalah. Minta Pakistanlah. Pakistanlah yang harapan kita. Maka Iran mengatakan awas dengan Pakistan. Sebab dia ingin mendamaikan kita. Tetapi ketika kita dikondem oleh dunia, mereka diam. Sekarang mereka ingin mendamaikan kita selepas kita menang. Berdamai dalam konteks Amerika ialah kalah. Dan inilah General Peperangan Amerika telah dipecat oleh Trump 2 minggu lepas barangkali. Dan dia resign. Dia mengatakan, kita telah kalah. Presiden kami orang gila. Jangan ikut orang gila. Kata komander tertinggi tentera Amerika. Army Chief mereka mengatakan bahawa orang gila jangan kita ikut. Tentera kita telah berapa ramai mati di Iran. Dia pergi ke China, minta tolong China. Tolonglah kami. Kami telah kalah. Dia datang ke China dengan orang kalah, sebagai orang kalah. Dan China memberi kerusinya kecil kepada Trump untuk hinanya. Dalam perbincangan diberikan kerusi yang kecil. Perdana Menteri mereka besar untuk menghina Trump. Kamu orang kalah, apa lagi yang kamu nak? Dia datang, kata Presiden China, ini pertama kali negara yang datang tanpa kami jemput. Pertama kali dia datang tanpa jemputan. Dia minta kami jemput. Kami kata, marilah tak mari. Kamu nak cakap apa? Dia bawa CEO kepada teknologi hebat dia. Dia bawa Elon Musk, Mark Zuckerberg. Dia bawa Cook, dia bawa Huang dan sebagainya. Kata Presiden China, kami tak minat untuk temui CEO kamu. Kami ada semua di sini. Apa yang kamu bawa ini, low class. Kami ada DeepSeek, Hashkimi, Minimax. Kamu ada Chat GPT, Grok,
keladi itu out. Itulah teknologi lama. Kami ada yang baru. Tak perlu kamu. Kami ada lebih hebat pada kamu. Teknologi kami. Yang kamu nak apa? Kamu bangga dengan Boeing. Kami buat Boeing, kata China. Sekarang kami buat Boeing. Kami tes. Dan kami akan pasar pada seluruh dunia. Boeing kami akan mengalahkan Boeing kamu. Kamu akan hancur ekonomi kamu dalam masa setahun, kata China. Kamu jangan sentuh kapal China di Selat Hormuz. Kamu sentuh, kami hancurkan kamu. Dia datang sebagai orang kalah. Dia umum di Malaysia, dia datang sebagai orang menang. Berita kita menggambarkan dia orang yang menang. Dia orang kalah bagi China. Kata China, kami boleh hidup tanpa mereka. Tarif yang berkenakan kamu bawa sekali lah dengan kubur-kubur kamu sekali. Kami tak perlu tarif kamu. Kami berkeluarkan barangan kami sendiri. Dan memalukan mereka, China tunjukkan Palestin telah berdaulat kembali. Peta Israel telah hilang. Ditunjuk pada Trump. Ini peta Timur Tengah. Tak ada lagi Israel. Itu yang berlaku. Betapa kecewa Trump pergi minta tolong untuk kalahkan Iran. Dia kalah. Mereka telah kalah, minta China menolongnya untuk mengalahkan Iran. Dan dia dikalahkan pula oleh China. Dengan memadamkan peta Israel. Memalukan dia. Dia balik dengan kecewa. Hadiah-hadiah dia buang ke airport. Dia buang hadiah yang China bagi bertimbun-timbun. Dia tak hormat lagi pada China. Sebab China menghina dia. Sebagai orang kalah. Kamu datang tanpa jemputan. Memalukan tuan-tuan. Bagus saya tahu kita pergi negara orang dijemput. Rupa-rupanya tak dijemput, tak boleh pergi. Sekarang pemimpin pertama yang melawat China tanpa jemputan ialah Trump. Takkan malu. Dan negara yang membenci mereka bertambah. Ada peta dia. Yang dulu menyanjung mereka. Menyanjung Harvard. Menyanjung Berkeley, California. Sekarang condemn. Sebab rupa-rupanya universiti terbaik bukan dia mereka. Di Jerman, tuan-tuan. Munich universiti terbaik yang kita anggap Harvard terbaik. Bohong. Propaganda yang lebih melalui propaganda mereka dalam Hollywood. Dan Profesor Robert Inn mengatakan bahawa Amerika telah berakhir. Hegemoni Amerika runtuh dan Iran kuasa baru. Iran muncul kuasa agung dunia keempat dunia hari ini. Selepas di boikot 40 tahun, dia muncul sebagai negara superpower yang keempat. Dan Mossad yang berluasa di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara, ditangkap oleh Iran 606,000 dan digantung. Apa lagi ada? Termasuk ketuanya sendiri. Nak senindung pada Iran kat mana lagi? Apa yang disebut bahawa Iran ialah superpower. Walaupun tanpa ada nuklear. Kalau ada nuklear, dia akan atasi Amerika. Itu sebab Amerika tak bagi dia ada nuklear. Kata Iran, apakah nuklear itu buruk? Kalau nuklear itu buruk, kenapa Amerika ada? Kalau baik, kenapa kamu tak bagi kami yang adakan nuklear itu? Hujah Iran tak dapat ditolak oleh mereka. Senat Amerika telah melarang serangan balas ke atas Iran sebab membunuh pemuda-pemuda tentera Amerika sendiri di tangan Iran. Sekarang Trump tidak boleh start perang lagi. Sebab kamu orang gila. Senat membuat undian minggu lepas 50 lawan 47. Trump menang 3 orang saja. Trump hanya menang 3 orang. 3 undi saja. Dan dia masih boleh teruskan peperangan. Dan inilah yang dinyatakan oleh Amerika bercanggah dengan apa yang disebut oleh rakyat mereka sendiri. Dia mengatakan bahawa kami memberi hak pada setiap tentera kami. Tetapi rakyat mengatakan 33,000
bekas pencen tentera mereka telah tidak ada rumah lagi nak bayar sewa dan duduk melarat. Yang bekas tentera mereka tak dibayar pencen sehingga tak boleh sewa rumah lagi. Negara kita jangan buat macam ni. Hormatilah mereka yang berjuang. Jangan ikut mereka. Dia lupa pejuang-pejuang yang masih hidup 33,000 yang tak diberi pencen dan tak ada rumah. Tentera yang berkhidmat untuk Amerika. Dan apa yang berlaku di sini ialah apakah yang ditunggu oleh Saudi. Saudi minta hancurkan Iran cepat. Kami tak sabar lagi. Dengan Iran yang mengatakan kami bersama Iran. Cepat hancurkan Iran, kata Saudi. Kemudian Trump hantar tentera ke Poland. Dah kalah di Iran, hantar ke Poland. Poland ialah ejen pada mereka. Apakah maksudnya? Dia ada strategi apakah untuk hantar ke Poland? Dia isytiharkan Venezuela yang dizalimi sebagai negara 51 United States. The 51st State of America. Venezuela yang diceroboh dijadikan sebagai negara mereka. Dia isytihar seorang-seorang dia. Meksiko bakal diisytiharkan sebagai state yang ke-52. Kanada sebagai state yang ke-54 dan sebagainya. Ini kedebeh dunia yang besar yang disokong oleh dunia. Kalau ada Indonesia sokong Amerika dan ingat firman Allah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatasbihukum nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, nescaya kamu disambar neraka. Tak perlu kita jadi orang zalim. Kita sokong orang zalim, sudah cukup untuk kita ke neraka. Jangan main tuan-tuan. Dan dia sekarang ingin ceroboh Nigeria. Dah kalah di Iran, nak ceroboh Nigeria lagi. Nak ceroboh Taiwan. Nak ceroboh Filipina. Nak ceroboh Asia Tenggara. Asia Tenggara saya nak full stop situ. Nanti orang marah lagi. Haji bermula, bulan haji bermula, Iran mengatakan jangan percaya Amerika. Saudi mengatakan silalah beri keamanan kepada jemaah haji. Sebab jemaah haji sekarang sedang berkumpul di Arafah, di Mina. Jangan ada serangan pada hari haji, kata Saudi, kepada bos besar mereka. Iran mengatakan kami tak percaya jaminan ini sebab kami bimbang hari raya haji, hari Arafah mereka lakukan onar. Kami bimbang, kata Iran. Kami masih berwaspada walaupun Saudi beri jaminan tidak peperangan semasa haji dan pulang haji. Maksudnya mereka bersedia untuk perang selepas haji. Saudi membuat satu perkara yang pelik tahun ini. Dia sambut jemaah haji Iran dengan luar biasa. Dia bagi bunga seorang. Setiap orang jemaah haji Iran, dia bagi bunga kalung. Malaysia tak bagi. Dia bagi air kotak je. Apa maksudnya? Apa maksud bila dikalung dengan kalungan bunga pada setiap? Selama ini mereka nafikan hak Iran. Iran terpecil dalam haji. Tetapi kali ini mereka beri sambutan besar. Apa maksudnya? Mereka telah kalah. Barangkali kita berpaling kepada pos baru. Dan setiap jemaah haji Iran mendapat bunga yang berbeza dengan jemaah lain. Kenal ini Iran yang harus kita hormati. Dan tahun ini menyaksikan orang Yahudi memeluk Islam beramai-ramai. Mereka kumpulan ini sampai ke Mekah sebelum haji dalam bilangan yang ramai. Satu kumpulan mereka bawa bendera Israel bergambar di Kaabah bahawa mereka ialah orang Israel benar tapi kami orang Islam. Satu fenomena baru yang baru muncul di Kota Mekah. 150,000 orang Israel memeluk Islam. Apabila mereka mengkaji Bible mereka, Taurat mereka, tanda-tanda kebenaran Islam, Israel akan hancur, Palestin akan kembali. China isytiharkan Israel sudah hilang. Peta baru yang buat di China ialah Palestin. Rupa-rupanya China yang bukan Islam yang bela Palestin.
Syiah yang dituduh sebagai kafir membela Palestin. Orang Malaysia pun bela Palestin dengan dengan kapal mereka. Dan Saudi akan membagikan daging korban kepada negara Islam. Sebelum ini 60 tahun 60 dulu tak boleh, ulama mengatakan tidak boleh pindah daging korban. Jadi daging korban terbiar di Mina bertimbun-timbun tanpa digunakan. Tetapi fatwa baru boleh diagihkan kepada negara miskin. Maka rumah penyembelihan di Mina, di Mahasim telah bersedia dengan kelengkapan untuk mengekspor daging korban kepada negara miskin. Alhamdulillah. Fatwa baru dikeluarkan, sebelum ini tak boleh. Tahun 60-an dulu daging dibiarkan rosak di Mina. Tapi fatwa baru membenarkan. Dan ada lembu di Bangladesh sebagai simbol orang lemah. Kita sembelih Trump. Tetapi lembu kebetulannya ada kerbau, rupa macam Trump. Kita sembelih Trump. Inilah perasaan. Sekurang-kurangnya kita bersama dengan orang yang dizalimi. Kita perangi orang zalim. Ini lahir daripada rakyat Bangladesh. Walaupun benda ini kecil, tuan-tuan. Berita tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh mereka. Termasuk Malaysia. Malaysia juga siap dalam buletin TV9 kita. Bawa kerbau yang kerbau kerbau yang putih macam Trump ini bakal dikorbankan di Bangladesh. Sekurang-kurangnya kita bersama dengan orang yang dizalimi. Dan masa kehancuran Israel telah tiba sekarang. Tuan-tuan, dalam Taurah mengatakan zaman Israel berakhir. Diambil balik oleh Palestin. Ini kata-kata Taurah. Ini antara sebab antara yang menurut Islam di Israel ialah kerana kitab mereka sendiri membuktikan bahawa perjuangan Palestin adalah benar. Dan dia dilahirkan oleh rabai mereka sendiri. Rabai mengatakan bahawa Taurah mengatakan bahawa Israel akan berakhir. Palestin akan kembali ke tangan orang Palestin. Dan dia ulang banyak kali, dan dialah rabai yang tidak digemari oleh Israel. Sebab Israel bukan Zionis, bukan Israel. Mengikut rabai ini, Zionis tak ada kemana dengan kami Bani Israel. Mereka penyembah syaitan. Mereka penyembah balun, berhala yang disembah. Dan mereka yang Zionis kebanyakannya lah bukan orang Israel. Mereka berpura-pura menjadi Israel, menukar nama mereka daripada nama Koski menjadi Netanyahu, kata rabai ini. Kebanyakan Zionis bukan Bani Israel, bukan ahli kitab sama sekali. Mereka penyembah berhala. Bukan saya kata, tapi rabai yang mengatakan. Apa yang berlaku di Eropah? Setiap tahun 150,000 yang Islam bertambah. Di seluruh Eropah, sama di England ataupun tidak. Dan bumi yang kita dengar ini akan bercakap, menceritakan apa yang kita lakukan. Dia menjadi saksi di akhirat nanti. Dan tuan-tuan, ingatlah kita akan berakhir. Dunia akan berakhir, dan sekarang apa yang berlaku ialah matahari telah terbuka. Gua yang besar yang telah lompang. Matahari telah hampir musnah. Ada lubang yang besar yang boleh masuk bumi ke dalam ruangnya. Tengoklah gambar dia. Dan itu ialah gambar matahari kita yang sudah hampir padam. Allah mengisyaratkan, iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam, ditutup dan padam. Dan sekarang kita lihat matahari sudah mengalami peristiwa yang menakutkan. Dan apa yang berlaku ialah lubang yang disebut sebagai butterfly shape tadi, lubang yang sangat luas, boleh muat 35 buah bumi ini. Tengok sekali lagi tuan, gambar lambat keluar. Yang menjadi gua, lubang di atas matahari itu, 35 bumi boleh masuk ke dalam tu, dan lubang tu. Wajuma syams wal qamar, Allah mengatakan menjelang hari kiamat, matahari dan bulan dicantum kembali. Sekarang bulan menuju ke matahari.
bulan perlahan tinggal bumi menuju ke matahari, dan hari kiamat Allah mengatakan wajib asyams wal qamar, matahari dan bulan akan dicantum kembali. Dan saintis mengatakan bahawa di bawah lautan kita telah terbelah. Afrika akan terbelah dua. Satu sebelah timur, satu sebelah barat. Ataupun satu sebelah utara, satu sebelah selatan. Afrika akan menjadi dua benua. Satu sebahagiannya lah pulau. Dan jangan lupa, saya dan tuan-tuan, marilah kita ambil peluang hari Tarwiyah, hari Arafah, walaupun kita di sini. Marilah kita sama-sama puasa esok. Kalaulah tidak uzur, kita sama puasa yang menghapuskan dosa kita setahun yang lepas dan setahun akan datang. Daripada sabit pada hadis Rasulullah SAW. Dan doa-doa yang saya buat tadi, marilah kita amalkan. Saya dan tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keberkatan yang sepenuhnya. Dan saya sedari dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf Sonos. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahlu